Prinsip BNM kekalkan OPR berbeza daripada bank pusat lain. Wan Faisal tetap syarat berdebat dengan Rafizi. Muhyiddin Gaza kaji semula kebajikan kanak-kanak dan kaum wanita. PN dakwa miliki jalan penyelesaian berhubung isu MAHB. Bersatu tegur sayap bersekutu tidak meminta-minta di media sosial. PAS dakwa hutang negara meningkat sejak kerajaan Madani memerintah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Mira Kilah dalam Netstep News edisi Extra. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Menteri Keuangan II Amir Hamzah Azizan berkata prinsip Bank Negara Malaysia BNM masih kekal pada masa ini dalam menentukan kadar dasar semalaman OPR yang akan terus didorong oleh prospek pertumbuhan serta inflasi negara. Ketika menegaskan pendirian itu, beliau berkata paras semasa OPR pada 3% juga adalah kondusif dalam menyokong pertumbuhan ekonomi Malaysia. Katanya ekonomi Malaysia pada masa ini berada pada tahap yang menggalakkan dan tekanan harga juga masih terkawal. Beliau menjawab soalan tambahan yang dikemukakan oleh Chong Zemin mengenai pendirian BNM termasuk kemungkinan mengikut langkah bank-bank pusat Amerika Syarikat dan United Kingdom yang bertindak menurunkan kadar faedah masing-masing. Teks jawapan Amir Hamzah telah dibacakan oleh Timbalan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Ahmad Maslan. BNM sebelum ini mengekalkan OPR pada paras sama walaupun Bank Pusat Amerika Syarikat bertindak menaikkan kadar dasarnya secara mendadak kepada lingkungan 5%. Ketua Pemuda Bersatu Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal meluahkan keberanian untuk berdebat dengan Menteri Ekonomi Rafizi Ramli namun di platform neutral dan bukannya di podcast. Difahamkan beliau bersetuju untuk bergomol dengan Rafizi jika ia diadakan di platform seperti anjuran sebuah syarikat akhbar. Beliau berkata demikian merujuk podcast Yang Bakar Menteri Kendalian Rafizi pada sidang media di Parlimen. Semalam, Rafizi membidas cabaran Wan Faisal yang mempelawanya berdebat di siaran televisyen arus perdana. Mempertahankan tindakannya berdebat di platform podcast, Rafizi menjelaskan kadar bayaran siaran TV sangat mahal. Sementara itu, Wan Faisal memaklumkan sedia berdebat dengan Rafizi dalam isu seperti cetak wang atau BlackRock dan Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB. Ahli Parlimen Paguh Muhyiddin Yassin menggesa rang undang-undang RUU Perlembagaan Pindaan 2024 melibatkan kewarganegaraan dirujuk ke Jawatankuasa Pilihan Khas sebelum diluluskan kerana didakwa ada kelompangan. Menurutnya, ia berkait kebajikan kanak-kanak dan kaum wanita yang perlu dikaji semula oleh Jawatankuasa terbabit supaya lebih adil. Antara peruntukan perlu dikaji semula adalah hanya kanak-kanak lahir dalam persekutuan dan sekurang-kurangnya seorang daripada ibu bapanya, seorang warga negara pada masa kelahirannya layak mendapat kewarganegaraan melalui kuat kuasa undang-undang. Dakwanya pindaan itu menafikan hak sedia ada anak-anak pemastautin tetap yang lahir di negara ini untuk menjadi warga negara. Muhyiddin yang juga pengerusi Perikatan Nasional turut menyentuh aspek penurunan had umur permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A Perlembagaan Persekutuan daripada 21 kepada 18 tahun. Beliau berpandangan had umur 21 tahun sedia ada di dalam Perlembagaan Persekutuan wajar dikekalkan kecuali jika Kementerian Dalam Negeri dapat memberi jaminan semua permohonan berkenaan akan diproses secara fast track. Ahli Parlimen Machang Wan Ahmad Faisal Wan Ahmad Kamal
yakin Perikatan Nasional mempunyai jalan penyelesaian terbaik berhubung isu penjualan sebahagian saham Malaysia Airports Holdings Berhad MAHB. Menurut beliau, ini kerana hasil analisis yang dibuat PN dapat membantu meningkatkan pelaburan MAHB dan pendapatan negara melalui lapangan terbang sedia ada. Pengulas lanjut Wan Ahmad Faisal berkata, tindakan beliau yang digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat sesi ini menunjukkan kerajaan tidak berminat untuk mendengar idea pemimpin pembangkang. Dalam pada itu, Wan Faisal mendakwa kerajaan sengaja menggantungkan keahliannya kerana hanya dia sahaja yang mengetahui tentang perkara itu. Terdahulu, Wan Ahmad Faisal digantung daripada menghadiri sidang Dewan Rakyat selama 6 bulan. Susulan dakwaannya mengenai surat layang dikatakan mengandungi maklumat berkaitan dalang sebenar di sebalik pengambil alihan Malaysia Airports Holdings Berhad. Keputusan itu diumumkan Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul selepas usul berkenaan mendapat sokongan majoriti dalam undi belah bahagi dengan 110 ahli parlimen bersetuju dan 63 tidak bersetuju, manakala 3 tidak mengundi dan 46 tidak hadir. Seorang pemimpin bersatu menegur sayap bersekutu supaya tidak meminta di media sosial untuk terbabit dalam proses pengundian pemilihan 5 jawatan tertinggi parti. Sebaliknya membawa usul itu dalam mesyuarat Majlis Pimpinan Tertinggi MPT. Ahli MPT Rafiq Abdullah berkata, walaupun perlembagaan parti telah menetapkan ahli sayap bersekutu hanya terbabit memilih pimpinannya, namun parti terbuka mendengar pandangan. Beliau mengulas demikian kepada FMT berkaitan kenyataan Ketua Bersekutu Bersatu Chong Fat Ful yang berharap sayap itu diberi peluang mengambil bahagian dalam proses pengundian top 5 parti pada pemilihan bulan depan. Dakwanya ini bagi menggambarkan wujud layanan sama rata dengan sayap lain dalam bersatu. Tiada pertandingan bagi jawatan Presiden dan timbalannya selepas tiada pencabar mahu melawan Muhyiddin Yassin dan Hamzah Zainuddin. Pertandingan jawatan naib Presiden pula membabitkan 6 penjuru. Rafiq yang juga timbalan Ketua Bersatu Selangor menasihatkan Chong menelaah semula perlembagaan parti berkait struktur sayap itu yang telah diluluskan menerusi 2 pindaan sebelum bersekutu ditubuhkan pada 2021. Kerajaan Madani telah membuat hutang yang paling banyak dalam sejarah negara. PAS menyifatkan laporan Ketua Audit Negara LKAN telah membongkar kegagalan dan penipuan kerajaan di bawah pimpinan Perdana Menteri ke-10. Pemuda PAS Malaysia melalui akaun Facebooknya berkata, LKAN bagi Penyata Kewangan Kerajaan 2023 telah melaporkan bahawa hutang kerajaan persekutuan telah meningkat daripada 1.08 trilion pada tahun 2022 kepada 1.173 trilion 2023. Menurutnya, jika diimbas kembali pada suatu masa dahulu, PMX berdegar-degar berjanji kepada rakyat untuk terus komited menurunkan jumlah hutang negara yang kononnya paling tinggi dalam sejarah negara. Tambah kenyataan itu, PMX telah membuat propaganda bahawa hutang negara sedang menurun sejak Kerajaan Madani mengambil alih. Memetik laporan daripada Berita Harian, Kementerian Keuangan MOF mencatatkan perbelanjaan tertinggi berjumlah 129.63 bilion ringgit atau 41.2% daripada keseluruhan perbelanjaan mengurus kerajaan persekutuan. Peningkatan utama perbelanjaan Kementerian Keuangan membabitkan perkhidmatan am perbendaharaan bagi program subsidi dan bantuan tunai berjumlah 54.63 bilion ringgit. Sekian untuk edisi Ekstra hari ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Mirakila, Assalamualaikum dan salam sejahtera.